Kenapa tak ramai? Sebab pahala tak boleh tengok dengan mata kasar. Nak tengok tu rasa dengan mata hati. Semua orang tahu 27 kali ganda, 27 kali ganda tahu. Tak ada siapa pun tak tahu. Tapi kenapa tak ramai? Nak kata majlis ilmu. Untuk makluman semua, bukan malam ini sahaja ada majlis ilmu. Hampir setiap malam ada majlis ilmu. Kecuali penceramah tu sakit perut, tak dapat datang. Setiap malam ada, betul tak tuan? Kan? Setiap malam ada kuliah. Malahan yang setiap malam tu lebih hebat daripada Samsul Debat. Sebab mereka ni guru-guru takmir. Pengajian berkitab. Jauh hebat mereka. Saya pun kalau ada peluang saya pergi. Memang kalau saya tak ada ceramah saya pergi. Saya duduk belakang jauh balik tiang. Saya tak boleh duduk dekat-dekat sebab penceramah tak boleh nampak saya. Samsul Debat ada pula ni. Patut dia ceramah ni. Ngadalah kau ceramah je lah. Tanya pula. Kan? Kita nak ambil ilmu dia ni. Dia pula. Kan? Betul. Belajar. Kain songket, benang sutera. Lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa Hulu Balang, penggerak aktiviti masjid. Itu juga yang berhormat yang berkesempatan hadir pada malam ini, walaupun dalam kesibukan beliau sempat hadir, dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama dengan izin Allah bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini tajuk yang telah diamanahkan adalah menyatukan perpaduan umat Islam bagi mengimarahkan masjid. Maknanya kita hari ini ada satu tugas. Tugas kita adalah untuk mengimarahkan masjid. Dalam mengimarahkan masjid tu, kita tak boleh buat seorang-seorang. Seorang-seorang mengimarah tu tak boleh buat seorang-seorang. Dia mestilah secara berkelompok, secara bermasyarakat. Kena ramai-ramai datang baru dia jadi imarah, kan? Tetapi ialah dalam bab kata ahli falsafah tu, dia kata waktu aku kecil aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku dapati dunia ni besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Kecil sikit, dia kata. Tapi bila dia dah tua, baru dia sedar. Negara pun besar juga lagi. Biarlah aku ubah keluarga aku. Kecil lagi. Jadi negara tak boleh, besar sangat. Dia ubah keluarga. Dia niat nak ubah keluarganya. Akhirnya ketika dia nazak berada di kamar kematian, dia dapati tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang dia boleh ubah. Tak ada seorang pun. Dan barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau dia mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Dengar tak belakang? Macam tak dengar. Dia mula-mula slow, tak apa. Dia memang tak terus masuk gear 3. Sabar.
Jadi bila dia tengok tak ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah, dan dia sedar pada pertama kalinya alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri mungkin boleh menjadi contoh yang baik, kemudian boleh mempengaruhi keluarga jadi baik. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi masyarakat jadi baik. Masyarakat yang baik dapat mempengaruhi negeri dia jadi baik, negeri dapat mempengaruhi negara jadi baik, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Jadi jangan cerita kau ni pergilah masjid, kau ni pergilah masjid, kau ni tak pergi masjid ke? Kan? Kau bukan sekolah menengah Sains Sabah ke? Contohlah kan. Jadi pergilah masjid. Kita tunjuk-tunjuk orang, kepada dalam peribahasa Melayu, pepatah Melayu, satu jari tunjuk dekat orang, lagi 4 jari tunjuk kat diri sendiri. Suruh tapi dia tak pergi. Cakap dengan orang, cakap dengan anak dia, berhenti jangan hisap rokok, nak jadi apa kau ni? Bapaknya pun hisap. Tu masalah dia. Jadi macam itulah tuan-tuan dan sekalian, tu sebabnya menyatu padukan masyarakat supaya kita dapat mengimarahkan masjid, supaya kita mempunyai matlamat yang sama. Kalau kita tengok sejak daripada zaman Nabi SAW, masjid merupakan tempat kesatuan yang sering menjadi tumpuan umat Islam untuk melakukan ibadah salat, mendapatkan ilmu, perkongsian, berbincang, mentadbir, menguruskan negara dan sebagainya. Tetapi pada zaman ini masjid telah pun berubah wajah, namun fungsinya masih sama. Biasanya tiba sahaja pada hari Jumaat, bulan puasa atau hari raya insya-Allah, ataupun ceramah personality popular. Contoh. Biasanya tiba-tiba masjid akan jadi penuh dan kemeriahannya terasa. Kemeriahannya terasa. Kalau hari lain kadang-kadang susah. Itu salah satu tanda-tanda akhir zaman. Berlumba-lumba membina masjid yang besar-besar dan indah, tapi orangnya tak ada. Kalau boleh nak satu rumah, satu masjid. Kalau satu taman perumahan tu nak satu masjid. Setiap kampung tu nak satu masjid. Inilah juga masalah yang berlaku di negara Kemboja. Bila saya pergi ceramah di sana, saya pergi program Kembara Korban di Kemboja. Rakyat Malaysia, Indonesia, Singapura banyak sumbangkan kat sana, termasuklah nak membina masjid dan surau-surau. Akhirnya apabila terlampau banyak masjid dan surau, orangnya banyak tu juga. Berpecah-pecah jadinya. Akhirnya tak ramai. Itu yang kita tak nak. Jadi kemeriahan ni kita tak naklah hari Jumaat, bulan puasa atau hari raya sahaja. Rasulullah SAW juga banyak menekankan tentang kepentingan. Maka ini yang kita kena kongsikan dengan semua, supaya mereka semua tahu apakah kepentingan kita pergi ke masjid. Nabi pernah bercita-cita dalam hati Nabi, kalau ikutkan hati aku, bercita-cita. Cuma Nabi tak buat aja. Bercita-cita. Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, kata Nabi. Tapi Nabi tak buat, ikutkan hati. Kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku pergi membakar rumah orang yang tak pergi bersolat jemaah di masjid. Penekanan Nabi bagi. Kalau ikutkan hati aku, kata Nabi, nak sahaja aku pergi membakar rumah orang yang tak nak datang bersemayang jemaah di masjid. Azan dengar tapi tak pergi, bakar rumah dia. Tentulah. Cuma Nabi tak buat. Sebab kalau Nabi buat, jadi sunnah. Dah tak ada kerja lain, semua orang pergi bakar rumah orang. Dengan imam-imam pun pergi bakar rumah orang. Lepas tu imam lambat sampai masjid, dan rumah imam pun kena bakar. Contohlah. Tapi nak beritahu apa? Penekanannya maknanya sembahyang jemaah ini mustahak. Datang salat jemaah. Kadang-kadang dengan solat jemaah ni, bila kita semayang, kita lebih confident sebab imamnya bukan kaleng-kaleng. Bukan macam kita tengok imam tadi, ada baca inna atau inna? Mana ada. Surah terus, panjang bacanya. Kita pun langsung ingatkan formula yang kau belajar kat sekolah tadi kan.
Macam tu. Tapi kita confident tak? Confident sebab ni imam. Imam ni hebat, baca surah panjang-panjang. Kita amin. Itulah paling mencabar sekali. Lepas tu kita baca Fatihah sendiri. Betul tak? Jadi makna kata, itu pun satu hikmah di sebalik solat jemaah. Dah habis tadi, imam memimpin pula zikir, kita ikut aja. Semayang sendiri dekat bilik ni adik-adik sekolah menengah Sains Sabah ni. Betul, sekolah menengah Sains Sabah, betul? Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa, dek? Terus angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun ada, kalau ada tu, macam tu terus. Kan? Tapi di sini tak boleh, kita kena tunggulah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu apa? Istighfar. Kenapa istighfar? Nabi bagi tahu siapa yang istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan dari segala kesempitan, dan didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Amnyam. Belajar nak berjaya, doa tak nak. Macam mana? So istighfar salah satu cara. Sahabat Nabi dulu istighfar berapa kali sehari? Busuk-busuk pun, busuk-busuk pula. Teruk-teruk pun. Paling tidak sahabat istighfar berapa kali sehari? 70,000 kali sehari. Sahabat-sahabat 70,000 kali sehari. Sebab apa? Sebab dia yakin kalau dia istighfar, Allah akan bagi apa dia nak. Itu yang satu hari itu Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang yang kita tahu, dia meriwayatkan hadis yang banyak. Satu malam tu Imam Ahmad bin Hanbal, dia nak mencari tempat tidur, dia nak tidur di masjid, orang tak bagi dia tidur kat sana. Dia seorang guru yang hebat, ulama yang hebat, nak duduk kat situ tak boleh. Orang masjid halau dia, tak boleh. Dan dia tak adalah cakap, aku ni Imam Ahmad bin Hanbal, kau tak kenal ke? Tak. Orang beragama, orang beriman, berilmu ni dia tak akan tayang diri dia siapa. Tak boleh, tak bolehlah. Lepas tu, di manakah boleh aku bermalam? Tiba-tiba datang seorang tukang roti, tukang pembuat roti, dia kata, tak apalah, bermalam saja di rumah saya. So Imam Ahmad bin Hanbal pergilah ke rumah dia. Sampai dekat rumah dia, tengah-tengah malam tu terjaga Imam Ahmad bin Hanbal, terdengar dia, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Sambil dia mengadun roti tu, dia Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dia tanya, kenapa engkau beristighfar? Banyak kali kau beristighfar. Sebab bila kita istighfar banyak-banyak kali, Allah akan makbulkan permintaan aku. Ya ke? Semua permintaan kau telah dimakbulkan. Dah, semua dapat dah. Satu je belum. Apa dia? Aku daripada dulu nak sangat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tu je belum dapat lagi. Ketahuilah, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dapat jumpa. Barangkali ramai yang istighfar dengan harapan dapat jumpa Samsul Debat. Malam ni dapat kita jumpa. Ya Allah, macam tu rupanya bila dekat-dekat baru tahu. Kejap-kejap ambil gambar, kejap-kejap ambil gambar. Tak muak-muak ke kau ambil gambar? Kan? Macam tu lah. Bekerja. Kan? Saya lalu dekat pasar raya tadi, berlari orang kerja. Ya Allahu Akbar. Macam nampak apa entah. Yang seorang tu pula kerja, salah orang pula. Lah, ingat apa? Tahamin, dia kata. Saya kata bukan. Bukan. Kan? Jadi maknanya itu dia. Lepas istighfar, kita pun baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa kulli syai'in qadir. Kita memuji keesaan Allah SWT. Kan? Lepas itu kita baca pula Fatihah boleh semula. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai habis. Lepas itu kita baca pula ayat kursi. Kan? Lepas itu kita zikir subhanallah subhanallah subhanallah, puji maha suci Allah. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Puji Allah banyak-banyak. Kalau duduk sendiri kat rumah, kat bilik, kat asrama, belum tentu buat. Lepas tu doa ramai-ramai. Imam doa, tak pernah imam doa untuk dia seorang-seorang.
Imam doa untuk semua. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, walhamdulillah bil alamin. Minta doa untuk semua. Itu sebab orang yang tak datang masjid jangan sombong. Aku tak pergi masjid pun aku senang. Sebab imam doa untuk semua. Untuk orang yang tak datang pun imam doa. Jangan berlagak orang tak datang masjid. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah, yang lain tu pergi matilah. Belum pernah lagi imam doa macam tu. Imam doa untuk semua. Barangkali murahnya rezeki kamu di luar yang tidak hadir itu disebab makbulnya doa imam dekat dalam masjid ni. Itu sebabnya kalau kita tengok antara kelebihan orang berada di masjid, pertama, orang berada di masjid didoakan para malaikat. Datang ramai-ramai malaikat doa. Ni kita tengah duduk dengan majlis ilmu ni, malaikat memang sedang memayungi kita, cuma kita tak nampak. Kalau nampak memang berterabur balik. Imam tengah catat ni, kau buat apa? Kau mengumpat penceramah, semua tulis. Mana yang bersandar tu paling sedap sekali. Sebab syaitan garu kat belakang. Yang seorang tu pula syaitan bagi tongkat. Yang seorang tu lah syaitan letak ni celak. Dekat asrama tadi elok segarnya, dekat sini nak tidur. Contoh, al-maklum lah, masjid daerah Tuaran ni lampunya romantik. Suram-suram macam tu. Macam tu. Kan? Unik lah masjid ni. Yang masjid lain terang-terang. Ni jimat belanja. Yang belakang tengok. Kan? Ni masjid romantik namanya. Ya. Dari Al-Amash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Hal demikian kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dengan memperelokkan wuduknya, ambil wuduk betul-betul, lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya, dan pada langkah seterusnya akan dihapuskan kesalahannya. Dan setelah dia masuk, sehinggalah dia masuk ke dalam masjid, jika telah masuk dalam masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya. Mana lepas bagi salam tadi, kita doa, kita kekal duduk di tempat solat kita, dianggap kita masih bersolat selagi mana kita duduk dengan keadaan berwuduk di tempat kita bersolat tadi. Nampak? Kemudian, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang dia gunakan untuk salat. Apakah doa malaikat? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunkanlah dia selama dia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Status hadis adalah hadis sahih. Jadi makna kata, tu sebab wuduk tu penting. Sentiasa ambil wuduk. Nana pula adik-adik daripada asrama tadi, ambil wuduk daripada asrama. Setiap langkah kita tu dikira. Yang pertama naik darjat, yang kedua ampun kesalahan. Naik darjat, ampun kesalahan. Naik tangga satu, naik darjat. Naik satu tangga lagi, ampun kesalahan. Naik kan dah habis, pusing ada tangga lagi, naik. Kan tangga dia berpusing tadi. Semuanya ada pahala setiap langkah kita. Jadi kalau nak lagi jauh, kalau lagi jauh kita berjalan lagi banyak pahala kita. Contoh berjalan pada KK sampai sini. Sampai sini dah tak rupa orang lah. Kan? Contohlah. Janganlah macam tu. Kalau ada motosikal, jangan tak naik motosikal pula. Oh, langkah tu banyak bermakna. Itu nama kufur nikmat. Ada motosikal, janganlah tak bawa lah. Ya? Mana yang memang tak ada pilihan, tak apa. Ya, jadi mana kena datang? 27 kali ganda sembahyang kita tahu. Tak ada siapa yang tak tahu. Kan? Kalau tanya berapa kali semayang, berapa kali ganda semayang, pahala semayang kita berbanding semayang seorang-seorang, berapa kali ganda? 27, semua tahu. Tak ada siapa pun fikir dalam 20 lebih macam tu lah.
Dia tak lebih 30 tapi atas 20 macam tu kan. Antara 20 ke 30 macam tu. Tak ada jawab. Semua jawab dengan yakin 27 kali ganda. Ni ekor ni lain macam. Sejuk pinggang aku, kepala tak sejuk. Dia sejukkan pinggang je, lain macam masa. Ni kata berpeluh ni, bawah sejuk. Macam-macam lah masjid ni kan. Jadi kita tahu sembahyang 27 kali ganda. Tetapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai? Sebab pahala tak boleh tengok dengan mata kasar. Nak tengok tu rasa dengan mata hati. Semua orang tahu 27 kali ganda, 27 kali ganda tahu. Tak ada siapa pun tak tahu. Tapi kenapa tak ramai? Nak kata majlis ilmu, untuk makluman semua, bukan malam ini sahaja ada majlis ilmu. Hampir setiap malam ada majlis ilmu, kecuali penceramah tu sakit perut, tak dapat datang. Setiap malam ada, betul tak tuan? Kan? Setiap malam ada kuliah. Malahan yang setiap malam tu lebih hebat daripada Samsul Debat. Sebab mereka ni guru-guru takmir, pengajian berkitab. Jauh hebat mereka. Saya pun kalau ada peluang saya pergi. Memang kalau saya tak ada ceramah saya pergi. Saya duduk belakang, jauh balik tiang. Saya tak boleh duduk dekat-dekat sebab penceramah tak boleh nampak saya. Samsul Debat ada pula ni. Patut dia ceramah ni. Ngada lah kau ceramah je lah. Tanya pula. Kan? Kita nak ambil ilmu dia ni. Dia pula. Kan? Betul. Belajar. Kain songket, benang sutera, lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Tahu, cantik teluk pantainya landai, tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Hidup biar miskin tapi akal ada, daripada kaya tapi bangang melantun-lantun. Faham? Dia kena cakap betul orang ni, payah warna. And boleh faham? When I speak in Negeri Sembilan, you can understand? Yes. Good, very good. Nice Pampa kata nice. Budak sekolah sekarang ni macam tu lah. Ni semua pengaruh-pengaruh media sosial. Kan? Jadi maknanya 27 kali ganda kita tahu, tapi tak ramai sebab tak lihat dengan mata hati. Siapa yang solat mesti akan rasa tenang di masjid. Jangan kita sound orang lain. Itu yang menyatu padukan masyarakat datang ke masjid. Apa hal kau ada tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang ni mesti sebab Samsul Debat ni. Kalau tidak kau memang tak datang. Malu dia. Ini rumah bukan rumah lu. Ini rumah Allah tahu. Bila rumah Allah, raikan orang datang walaupun tu kali pertama dia datang. Tak percaya cuba tengok bulan Ramadan. Sekarang dah masuk bulan Rajab. Bila masuk bulan Rajab, maknanya tak lama lagi nak Ramadan. Orang Arab masuk Rajab dah terbayang Ramadan. Dia dah beli jubah, dia dah beli kain, dia dah beli wangi-wangian, dia beli tasbih, kopiah, semua nak pakai untuk tarawih bulan Ramadan. Buah kurma dah standby. Orang Arab masuk Rajab dah terbayang Ramadan. Orang Tuaran belum Rajab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Baju raya beli dulu. Apa masalah? Apa kalau tak beli baju raya tak raya? Masalah beli baju raya, soalan yang pertama nak tanya, confirm ke hidup lagi pagi raya? Cakap apa? Macam masuk bulan Ramadan nanti tengok. Bulan Ramadan tarawih lebih ramai daripada ni. Lebih ramai daripada ni. Penuh. Masa tu orang Tuaran pun heran. Muka-muka tak pernah nampak semua ada bulan Ramadan ni. Hui, kalau nak heran lah. Hui, siapa tu? Hui. Lambat semayang jadinya. Kan?
Sebab bulan Ramadan orang tak kira orang nak datang, malu-malu pagi juga. Sebab apa? Sebab dia tahu malam tu pahala dia besar betul untuk salat sunat tarawih. Malam pertama ramai, imam pun tak ada parking. Parking imam pun kena ambil. Masuk malam yang ke-15, waktu lagu raya dah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar. Saf yang ke-5 dia boleh parking dah. Sebab dia dah mula fikirkan raya. Lepas tu dia dah mula dah tu. Ni bulan Rajab, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Macam imam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Doa dah sekarang ni. Jangan tunggu bulan Ramadan, aku besok bulan puasa nak buang semua perangai tak elok aku. Kau ingat tong sampah Ramadan ni? Nak buang-buang daripada awal. Aku nak jadi baik. Bulan Ramadan aku nak jadi baik, aku nak jadi baik sebelum tu lagi. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kita hari ni jangan berhenti minta ampun daripada Allah. Sekarang dah mula dah buat solat sunat taubat, dah mula buat, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Mana nak berkahwin, ajak isteri, sayang, malam ni kita solat berjemaah sama-sama. Isteri bertanya, yang tak faham lah kenapa tiba-tiba nak solat jemaah sesama ni. Kita kena sama-sama solat jemaah, lepas tu jangan lupa bangun pagi besok kita solat sunat taubat sama-sama. Apa hal? Salah apa yang kita buat? Orang perempuan kan gemar tertanya. Yang kita kena semayang sama-sama, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Sebab tak lama lagi kita nak nyambut Ramadan. Kalau ada rezeki kita sampai Ramadan, biarlah dalam keadaan kita bersedia dan suci daripada dosa dan noda. Macam tu. Melainkan dalam masjid ni berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, setakat bermulanya Januari sampailah sekarang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Tadi aku lalu pun ramai berdosa dah. Tingginya kau mengumpat aku, kau kata aku tinggi. Salah ke Samsul Debat tinggi? Tinggi betul ya Ustaz. Kau ingat aku baru hari ni tinggi? Adik-beradik Samsul Debat memang tinggi-tinggi. Nampak macam mana? Kan? Keturunannya. Kan? Jadi makna kata kita kena tengok dengan mata hati kita. Kan? Datang ke masjid, ingat masjid ni rumah Allah, bukan rumah kita sampai kita nak sound-sound orang. Nampak orang datang. Kadang-kadang orang dah lama tak datang masjid, dia datang masjid sebab apa? Orang tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang masjid. Kenapa? Sebab nak kenduri. Tiba-tiba datang, Assalamualaikum Imam, saya ni ada hajat, dah agak dah nak kenduri kan? Imam tahu ya? Memang tiap-tiap tahun kau kalau datang jumpa aku memang nak kenduri. Imam tahu. Itu okey tu. Ada tu datang siap tanya lagi, Imam mana Imam? Yang dia tanya Imam. Imam mana Imam? Dia kata. Imam tu pandang dia kecil besar. Inilah Imam, tak perasan kau? Minta maaf lah Ustaz, tak perasan. Macam mana lah tak perasan? Kau biasa semayang mana? Semayang sini lah. Macam mana kau tak kenal lah pada Imam? Dah Imam pandang depan, salah Imam pula pandang depan. Imam semua menghadap kiblat, memanglah tak pandang kita. Kau ingat penyanyi kan? Kemudian yang kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Dari Abdul Rahman bin Mihran, mantan budak Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Bukan benci pasar tu jangan kau pergi pasar, maksudnya berleka-leka duduk kat pasar tu Allah Ta'ala tak suka. Dibeleknya ikan tu, dia tengok ikan tu handsome ke tidak. Lepas tu sibuk tengok besarnya ikan tu, belek-belek udang, belek-belek ni, lama. Berleka-lekaan untuk benda tak ada apa-apa kan?
Tu sebab bulan Ramadan ni tengoklah, bulan Ramadan yang paling besar ujian dia bazar Ramadan. Besar ujian dia. Tu sebab saya tak suka pergi bazar Ramadan. Kadang dah tawaf, sa'i, ujung ke ujung, sudahnya balik tak beli apa pun. Itu belum cerita lagi beli balik rumah menyumpah lagi. Apalah orang berniaga, dia nak berniaga, kuihnya macam batu. Ramai orang macam tu. Itu belum cerita lagi, kita jalan-jalan mula-mula tengok peha ayam, depan tu tengok peha orang. Nak pula Sabah ni, aduh, Sabah Sarawak ni kadang-kadang ada yang seksi-seksi tu pergi bazar Ramadan. Mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Jalan depan jumpa dada ayam, depan lagi nampak, malah cerita. Macam tu lah. Janji faham, faham. Betul. Dugaan. Tu sebabnya kalau boleh elak-elak, bukan minta maaf, bukan tak nak sokong. Ni pesan awal-awal ni. Datang masjid, ada manfaat. Masjid hari-hari ada berbuka puasa. Iya. Berbuka puasa, ada je sumbangan orang hantar berbuka kat masjid, macam-macam makanan. Tu sebab kalau nak sedekah bulan Ramadan tu nanti, sedekah sebelum berbuka, bukannya selepas berbuka. Sebelum berbuka tu besar pahalanya. Kalau selepas berbuka baru sedekah, tu maknanya pelupusan sisa pepejal. Mana yang kau tak habis tu kau bagi orang. Faham? Sedekah banyak-banyak. Ramai orang yang datang sembahyang dekat masjid pada maghrib tu, dia berbuka puasa makan besar selepas habis azan baru dia makan. Masa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baru makan buah tamar, dia minum air masak. Lepas tu solat berjemaah. Dah habis bagi salam, dah doa ringkas saja, tak panjang sangat. Walhamdulillah alamin. Mereka buka puasa makan betul-betul. Itu je. Tak adalah tiba-tiba terasa nak cerita. Seronoknya dekat masjid di salah satunya bulan Ramadan. Nak seronok lagi jangan tunggu Ramadan. Nak sedekah makanan jangan tunggu Ramadan. Rejab boleh dah. Contoh dengar ada ceramah Samsul Debat. Bagi tahu pengurusi, wahai pengurusi masjid, Samsul Debat suka makan apa? Tak ada siapa yang tanya. Aduh. Sudahnya selera pengurusi dengan selera YB kot je. Selera Samsul Debat tak ada siapa yang tanya. Tapi Samsul Debat dia tak kisah pun. Dapat seafood jadilah. Macam itulah kan. Adalah. Wow. Jadi tu contoh juga. Kita dengar ada ustaz tu datang ceramah kan. Kita masak lauk sedap untuk 5-6 orang. Beritahu imam-imam, yang ni juadah untuk penceramah. Nanti lepas mayang nanti jamulah dia makan ni. Ada hajat orang. Dapat pahala. Yang imam dengan penceramah makan sedap betul lauk ni. Ya Allah, murahlah rezeki orang yang jamu ni. Nampak tu. Murah rezeki. Saya bagi idea je. Kan? Contoh, kan? Kadang-kadang untung sambut timbul, untung batu tenggelam. Kan? Kalau cakap-cakap tu kadang lauk tu timbul. Kalau tak kin salam. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Mana kita duduk di tempat yang Allah suka. Ini apa yang kita nak gusarkan? Ni duduk kat gelap malam. Tu kita suka, Allah tak suka. Allah tak suka. Kau tak faham, suka tak faham. Ada orang cakap, pergi masjid belum tentu lagi elok perangai kau. Betul? Pergi disko tu belum tentu lagi tak baik. Betul juga. Tapi kalau pergi masjid belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Mana yang joget ni? Tak ada. Elok, diam. Kan? Pergi disko memang belum tentu tak baik, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi dekat disko. Diam. Isyak.
Jangan nak bohong. At least dengar ceramah ni, kan, barang siapa yang kita jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan tunjukkan jalan dia ke syurga. Oi, seronoknya. Dalam ceramah ni tak kira apa pun kita buat, tak ada masalah. Siapa nak tidur dan ceramah, saya tidur. Saya penceramah yang sangat memahami. Saya tak akan marah. Tu kenapa tidur? Saya tak akan marah. Saya tak akan buat macam tu. Saya tak akan buat macam tu. Saya tak akan buat macam tu. Siapa nak tidur, tidurlah. Dengan satu syarat. Bukan apa, kadang-kadang kalau orang tu tengok ceramah saya mula-mula sampai habis, tu biasa. Yang luar biasa, dia kejap-kejap tengok, kejap-kejap dia lelap mata. Maknanya sambil-sambil dengar dia zikir. Yang paling hebat, sepanjang ceramah saya dia zikir. Sangka baik. Cuma satu saya pesan, nak tidur boleh tidur dalam ceramah saya. Sebab itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Orang bagi ceramah dia tak boleh tidur. Pernah tengok orang bagi ceramah tidur? Maka pada malam ini, kat mana saya tadi? Tak ada. Orang yang dengar ceramah biasanya tidur. Dengan satu syarat, tolonglah, boleh tidur. Dengan satu syarat, minta tolong sangat jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah. Orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sesama. Yang ketiga, apakah kelebihan datang masjid? Bagi tahu dekat semua. Allah Ta'ala akan menyediakan singgah sana di syurga. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga, singgah sana padanya setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Singgah sana di syurga. Kita hari ini memang tak akan boleh bayang, tapi memang hebat syurga. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bagaimana sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia nampak keindahan singgah sana. Dia nampak permaidani yang indah-indah. Dia nampak air sungai yang mengalir. Air sungai itu boleh diminum dan boleh dimandi. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakanlah tabir itu supaya mereka dapat memandang kepada wajah aku. Allah Ta'ala beritahu. Kemudian malaikat menjawab, ya Allah, mana mungkin kau boleh benarkan mereka melihat wajahmu ya Allah, sedangkan di atas dunia mereka derhaka kepadamu ya Allah. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala beritahu apa? Kau bukakan tabir ini dengan perintah aku, kerana sesungguhnya mereka ini di atas dunia pernah menangis kerana aku. Ini soalan bocor. Orang perempuan sudahlah menangis sebab jantan. Tidak ada gunanya. Aku berjanji aku tidak akan menangis lagi kerana lelaki bernama Aish Matin. Kata Bella. Azan dulu azan dulu.
Sambung kan. Orang perempuan cukup-cukup lah. Tak payahlah nak menangis kerana jantan ni, tak payah. Menangis biarlah kerana Allah. Ya, siapa yang menangis kerana Allah ni, itulah dia. Diharamkan orang itu dijilat dengan api neraka. Maka boleh masuk syurga. Api neraka nak jilat pun tak boleh sebab menangis kerana Allah. Itu dia. Ini soalan bocor. Soalan bocor. Itu sebabnya bila Allah Ta'ala suruh buka, malaikat buka aja tabir itu, langsung semua sekumpulan manusia tadi semua bersujud kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bangkitlah wahai hamba-Ku, kerana sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah kamu tidak rela kepada Aku? Allah Ta'ala tanya. Dekat syurga tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum. Nak jamak ke tidak ni? Jauh ni, tak ada. Di syurga kita tak perlu ibadah lagi dah. Itu adalah tempat pencapaian kita. Jadi nak bagi tahu, bila Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela kepada Aku? Mereka menjawab, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, dengan tahap kau memberikan syurga ini yang tak pernah terbayang di hati, tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, kat hati pun tak pernah terbayang hebatnya syurga ni. Jadi macam mana saya nak cerita hebat syurga pun tak boleh. Itu sebab bila sebut singgah sana syurga, kita tak boleh nak cakap. Maka hebatnya lah ganjaran Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, mendapat naungan Allah di hari akhirat besok. Orang yang datang masjid, 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selainnya di akhirat kelak. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni bukan wakil rakyat aja, bukan Perdana Menteri-menteri, termasuklah ketua keluarga, termasuk ketua kelas, termasuk ketua, segala jenis ketua ada merupakan pemimpin. Itu akan dinilai dia pemimpin yang adil ataupun tidak. Pemimpin yang adil dapat naungan. Masalah bukan senang nak jadi adil. Pertama. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah juga mendapat naungan Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Macam mana terpaut pada masjid? Tak kira macam mana. Dia pergi Melaka, dia pergi Terengganu, dia naik flight, dia pergi mana? Dia pergi KK, dia pergi Sempurna, dia pergi Sandakan. Mana juga dia pergi rumah anak dia, pergi rumah saudara mara. Tetap tanya, masjid mana? Dia tetap nak solat masjid. Dia tak nak solat di rumah. Dia tak nak solat walaupun ada bilik yang cantik, aircon. Tak nak pergi masjid. Orang ini mendapat naungan Allah, hatinya terpaut pada masjid. Kenal tak dengan saya habiskan dulu, tu golongan ketiga. Golongan keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Tu pun dapat naungan Allah. Bukan bermakna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya dan lawa pun tolak, yang buruk miskin lagi tak selera.
Yang keenam, orang yang memberikan sedekah, sumbangan tangan kanan beri tanpa pengetahuan tangan kirinya, menyembunyikan sumbangannya, orang ni juga mendapat naungan daripada Allah. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Inilah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah ketika hari kiamat besok. Balik cerita orang terpaut pada masjid, simple ya tuan-tuan. Saya berceramah di Felda Palung 14 di Negeri Sembilan. Baru-baru ni dia buat tawaran, kanak-kanak sekolah rendah yang datang solat berjemaah di masjid akan dapat duit belanja wang saku RM3 pergi sekolah, sumbangan pada pihak masjid. Tu antara usaha yang dibuat. Maka ramailah ayah, kau pergi dapat duit belanja, pergi. Ayahnya tak pergi. Dan ada pula satu lagi, kepada yang dapat sembahyang berjemaah di masjid 40 hari berturut-turut waktu subuh, layak untuk cabutan bertuah menang skuter baru. Betul? Ini dia buat. Tuan-tuan, sebenarnya ini adalah merupakan latihan istiqamah. Kenal tak dengan Allah yarham Tuan Haji Azmil Mustafa? Orang lama kenal lah, Ali Setan. Dia berlakon Ali Setan 1, Ali Setan 2. Kan? Pernah dia ceramah di Terengganu, dia disampaikan penghujung hayatnya, walaupun dia dah lumpuh, stroke, dia masih lagi menyampaikan ilmu secara online. Allahyarham Haji Azmil Mustafa ni dulu, dia sibuk dengan filem. Dia join production filem. Entah macam mana bila dia pergi ke US untuk festival filem, dia dah janji dengan kawan ni untuk datang ke rumah kawannya, menumpang rumah kawannya di United States of America, di US pada hari Rabu katakan, tapi dia dah sampai sehari awal. Tapi dia tanya kawannya memang tak ada kat rumah kan, aku dah kata aku ada hari pada hari ni. Jadi dia tak dapat nak bermalam rumah kawan tu, jadi macam mana? Jadi driver taksi tu, yang orang Pakistan tu, dia kata, "Are you Muslim?" "Yes, I'm Muslim." So dia bawa lah pergi satu masjid di US, boleh tidur dekat sini, dia kata. Solat dekat sini dan you boleh tidur dekat sini sehari. Masa tu lah dia duduk dekat masjid dekat US tu, dia sedar betapa jahilnya dia berbanding orang-orang yang datang kat masjid di US ni. Azmil Mustafa pada ketika itu, dia baca Fatihah pun dengan tulisan Rumi. Bayangkan, pada ketika itu datang hidayah dalam hati dia untuk berubah. Mana hidayah tak semestinya pergi ke tanah suci, tidak semestinya berada di masjid. Dia pergi masjid betul, tapi di US dia dapat hidayah. Dia keluarkan segala simpanan yang dia ada, lebih daripada 1 juta pada ketika itu, untuk membiayai dia pergi mengaji semula, belajar semula agama di Yaman. Bayangkan. Dan antara yang saya nak share ni sebab masjid ni apa? Haji Azmil Mustafa beberapa kali dalam hayat dia sempat sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut di masjid tanpa putus. Maka saya cabar yang dalam masjid ni boleh buat. Cuba buat 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Ini akan lazimkan kita dengan istiqamah. Subuh jemaah, zuhur jemaah 2, asar jemaah 3, maghrib jemaah 4, isyak jemaah 5. Subuh terlepas, kosong balik. Zuhur 1, asar 2, maghrib terlambat, tertidur senja, kosong balik. Isyak kira 1 balik. Jadi 40 waktu berturut-turut. Cuba letakkan tu sebagai cita-cita kita, tuan-tuan dan puan-puan. Masa itulah dapat kita tanam usaha kita untuk istiqamah pergi masjid. Orang yang dah hatinya terpaut pada masjid, dia pergi masjid, sekali tak pergi rasa lain macam. Tak boleh, kena pergi masjid ni, kena pergi masjid. Arwah abah saya dulu, Bilal Surau, kadang-kadang nak pergi berjalan pun susah sebab dia nak kena pergi surau.
Dia azan hari-hari. Kadang-kadang dia jadi imam. Kena pergi. Susah nak berjalan, susah balik kampung, susah kadang sebab dia bertugas. Ya. Jadi mendapat naungan di akhirat adalah merupakan salah satu daripada kelebihan yang kita tak boleh nafikan. Kelima, mendapat ganjaran solat yang lebih banyak bila datang ke masjid. Dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudiannya tidur. Mana kalau kat rumah itulah kerja kita. Lepas bagi salam doa, baring, berbual, tengok TV dan sebagainya. Tapi di masjid ada harapan. Lepas bagi salam, kita pun mungkin bangun, mungkin buat salat sunat qabliyah ba'diyah. Mungkin paling tidak kita capai Quran. Mungkin paling tidak kita dengar kuliah. Mungkin paling tidak berbincang dengan sahabat-sahabat kita di surau atau masjid di benda-benda yang baik. Itu dia. Kemudian yang keenam, ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada yang lebih jauh rumahnya dari masjid. Seorang lelaki dia paling jauh rumah dia nak menuju ke masjid. Dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada seorang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata padanya, kamu sahabat-sahabat pun pernah cakap dengan dia, aku pun pernah cakap dengan dia, kata Ubay bin Ka'ab. Bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Macam mana kalau kamu naik keldai? Aku belikan keldai untuk engkau. Maka dia kata, aku tidak ingin. Jangankan kau beri keldai, kalau kau letakkan rumah aku dekat pun, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Nampak? Dia rumah jauh dan bagi keldai, bagi motosikal lah nak aku bagi. Sekat sikit kau pergi masjid, tak nak, aku nak jalan kaki juga. Dia nak berjalan dan dia nak dicatat. Kalau pindah rumah dekat, biarlah rumah aku jauh, dia kata. Maka kata Nabi, semua pahala amalmu itu dicatat, kata Nabi. Kemudian yang seterusnya, boleh berwuduk di rumah kemudian menuju masjid. Dari Uthman bin Affan yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah ataupun di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Pergilah tuan-tuan, jangan tak pergi. Waktu maghrib tu sebabnya dia punya azan mendayu-dayu, dia bagi masa kita datang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebab bagi masa. Macam tadi lah sebab isyak, azan isyak macam tu tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi masa. Tu azan maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu, bagi masa. Kalau tu terus apa? Hayya 'alas salat. Bagi masa. Subuh lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Dia tak ada dengan asyhadu an la ilaha illallah. Bagi orang datang, hayya 'alas salah. Mari solat. As-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Tak mahu ni. As-salatu
khairam minan naum. Kadang-kadang orang keluar dari rumah nak pergi masjid pun pusing balik. Sebab bunyi apa tu? Takut orang tu nak pergi masjid. Cuba tak Allahu Akbar, Allahu Akbar macam tu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegak bulu roma orang tu. Ya Allahu Akbar, takut. Ni pengaruh cerita hantu ni. Kan? Kemudian kelebihan saf pertama dan bersalat di masjid. Kelebihan saf pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, iaitu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan salat, tentulah mereka akan berlumba melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah, ini salat isyak dan subuh, kelebihan salat isyak dan subuh, kalau mereka benar tahu dan dapat melihat kelebihannya, sudah tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Kelebihan bersegera solat, kelebihan bersolat jemaah, kelebihan kita duduk di saf pertama. Tu dia. Semayang awal. Ini waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 hari mencintaimu 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisik-bisik gelora. Macam tu. Semua tajuk drama. Drama nantilah dulu. Syaitan ni memang, kan Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi dia tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Kita dengar kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah maghrib lah, Allah lambat ni. Syaitan pun bisik. Alah, relax lah. Yang penting kau pergi. Orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Relax. Tak ada. Tak jadi nak cepat tadi. Dia pun start motor. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tu dah baca ayat dah. Lambat ni. Relax. Kau lambat-lambat pun kau pergi, orang lain langsung tak pergi. Betul juga. Relax naik motor. Sami Allahu liman hamidah. 2 rakaat akhir ni. Tak apa, kau lambat pun tak apa. Masbuk tak apa, masuk rakaat akhir. Sampai di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alah, dah habis. Setan bisik. Tak apa, kau salam aja dengan dia orang. Dia orang tak tahu pun kau tak semayang. Langsung tak semayang. Setan ni memang kacau kita aja. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah drama. Setan pun bisik. Alah, iklan nanti barulah pergi solat. Iklan dia lama, weh. Tengok lu drama tu. Semayang, kejap, tunggu iklan. Dia siap cakap. Dia dengar cakap setan tadi. Sekali iklan, berlari masuk dalam bilik air. Ambil wuduk pun semua. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Setan bisik. Macam dah habis iklan tu. Langsung semai maghrib 1 rakaat. Tu dia. Tu belum cerita lagi setan kacau kita waktu solat. Kegemaran setan ni, dia gemar apa tau? Bila kita tak semayang, Allahu Akbar, dia tiup hidung kita. Gatal. Ada orang tu dah macam ni, dia slow. Ustaz dia dah ajar dah, budak sekolah ni. Kalau saya sabar, ustaz dia dah ajar. Kena perlahan pergerakan tu supaya tidak ketara. Allahu Akbar. Lah, dah rukuk pula. Allahu Akbar. Dekat telinga. Tadi elok tak gatal. Dia tiup dekat setan.
dah gatal telinga. Tu yang Sami Allahu liman hamidah, garu. Dia dekat pelipat siku ni, dekat ketiak ni, tu tempat favourite dia. Dekat ni, tengkuk ni, dia akan bisik, dia akan hembus-hembus ni. Biar gatal tu yang nak garu sini. Tempat favourite dia celah punggung. Dia akan timbulkan keraguan dekat kita, kentut ke tidak. Nabi kata kalau setakat pergerakan kita terasa macam tak pasti 50-50, Nabi kata syaitan. Tu gangguan syaitan tu. Allahu Akbar. Terdengar sap. Bukan. Setan. Sap setan. Tapi kalau dah membobok bunyinya, bap dia kata. Setan. Orang belakang, kau lah setan. Dan tahan bau depan muka ni. Dia kentut ni, rukun ni dua je. Kentut ni. Pertama bunyi, jelas. Kedua bau. Kalau ada bunyi, zap. Oh, habislah. Macam tu je. Kau tahan lagi buat apa? Satu lagi, terasa angin tu keluar, tapi kentut nak. Bau dah menyinggah dah. Pergilah, ambil uduk balik semula. Ya? Macam tu. Iya tuan-tuan, memang setan ni mengacau kita walau apa pun, dia memang kacau. Kalau kita tengok kisah tentang Sulaiman Ibn Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibn Qudamah, beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Katanya, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali, dan sehingga sekarang aku terasa akan merasa masih belum mengerjakannya, padahal usianya ketika itu mencecah 90 tahun. Dalam Ar-Raqa'i oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid, dia kata apa? Sepanjang hayat dia 90 tahun, 2 kali sahaja dia tak semayang jemaah, dia semayang sendiri. Itu pun dia rasa semayang sendiri itu macam dia belum semayang lagi. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan hati kita juga terasa ingin menjadi umat yang hatinya dekat dengan masjid. Allah SWT memuji orang yang memelihara salatnya dan menjanjikan mereka untuk ditempatkan di syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan mereka tetap memelihara salatnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdausi, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apapun dalam kehidupan kita ni, yang sementara, kita kena faham sampai masanya kita akan mati. Kata Jibril, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa juga di antara kamu sesuka hati kamu, kerana sampai masanya sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan begitu juga, perbuatlah sesuka hati kamu di dalam kehidupan kamu, kerana sesungguhnya sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Dalam kehidupan kita nanti, kita mati, dan bila kita bangkit, semula soalan pertama akan ditanya adalah solat. Dan alangkah baiknya kita menjaga solat kita dengan bersolat berjemaah, bersolat jemaah di masjid. Mudah-mudahan Allah akan memberikan naungan kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan walaupun tak banyak, walaupun sedikit, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.